waktu menentukan sampai bila. Ya, insyaAllah. Silakan Abu Dismas, Yusuf Umur. Silakan, insyaAllah. Ikut saya setengah jam je. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Segala puji bagi Allah yang berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok terbesok. Itu ayat yang pertama. Ayat yang terakhir, ayat terakhir dia, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah begini wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Akhirnya, oleh itu sesiapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya hilang. Mana tadi? Barang siapa, akhirnya sesiapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, last perjalanan kita. Orang putih kata apa? Last journey. Lebih kuat lah orang putih kita ni. Perjalanan terakhir kita apa dia? Nak bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa nak bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, buatlah amal yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikkan, menduakan, kongsikan ibadat amal saleh yang dia buat, dia kongsi Tuhan, dia kongsi dengan orang lain, manusia lain. Sahabat sekalian, inilah Suratul Kahfi. Perakhirannya apa? Perakhirannya ialah kita nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah lama dah kita hidup ni. Saya pun dah jadi warga emas, dah masuk 63 tahun dah. 2-3 orang sahabat yang saya tengok sini dah tak ada dah. Ashabul Kahfi lagi lama tak ada. Tajuk kita malam ini ialah ayat awal dan ayat akhir surah Al-Kahfi. Itu tajuk kita, sebab saya nak fokuskan dia. Sahabat sekalian, Al-Kahfi ni dia mula di sini. Ayat berapa tu? Ayat 9.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, ada kata 309 tahun, dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Engkau rasa hebat ke Muhammad cerita Ashabul Kahfi itu? Rupa ada lagi yang lebih hebat daripada Ashabul Kahfi. Yang tu kita bincang tahun depan. Malam ni tak sempat. Siapa yang dalam gua tu Ustaz? Ambil tajuk gua dulu. Al-Kahfi. Al-Kahfi ni dia gua besar. Kalau gua kecil dia panggil Ghar. Ingat tak kita pergi ke Mekah, kita akan nak naik atas bukit tu kan? Dia panggil Gharul Hira. Ya? Gharul Hira. Gua Hira. Gua Hira tu boleh muat maksimum 3 orang je. Standard 2 orang, Abu Bakar, Rasulullah. Maka dia panggil Ghar. Tapi kalau besar, tu dia panggil Al-Kahfi. Tapi gua lah makna dia. Idh awal fityah ilal kahfi. Ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Faqalu, mereka berdoa. Dia tak doa panjang, pendek je, tapi penuh makna. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami di sisi kamu rahmat, kasih sayang. Ya Allah, ya Allah, engkau sayanglah kami. Ya Allah, nampak tak? Wahai lana min amrina rasyada. Dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinlah kami. Ya Allah, pendeknya doa dia. Ya Allah, sayanglah kami. Ya Allah, kemudian pimpinlah kami. Ya Allah, itulah doa dia. Surah Al-Kahfi ini sahabat sekalian, maknanya gua. Sikit je ni. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Makna Nabi belum berhijrah ke Madinah. Waktu ini Nabi susah payah menghadapi pemerintahan kafir Quraisy Mekah. Susah, tak ramai orang Islam. Islam susah, ditindas, payah. Allah bawa cerita, mari tengok Ashabul Kahfi. Mari tengok Ashabul Kahfi. Macam mana mereka ni? Kita akan sebut je lagi. Mengandungi sebanyak 110 ayat. Yang kita nak bincang ni ayat 1 dan ayat 110. Surah ini sahabat sekalian mengandungi dasar-dasar akidah dan iman. Seperti beriman pada Allah, malaikatnya, hari kiamatnya, meyakini adanya perhimpunan mahsyar pada hari kiamat nanti. Surah ini dinamakan surah Al-Kahfi kerana terdapat cerita penghuni-penghuni gua yang dikenali sebagai Ashabul Kahfi. Berapa orang Ustaz? Ada kata 3. Quran sebut, bukan kita. Quran kata 3. Ada kata 5. Ada kata 7. Tapi Quran dia tak sibuk nak sebut benda ni. Ustaz, pemuda Al-Kahfi ni dekat mana Ustaz? Gua dia tu kat mana Ustaz? Gua dia. Dia bukan nak bincang gua tu kat mana. Dia tak sebut nama tempat. Di Jordan lah Ustaz? Entah. Entah Ustaz, di Turki? Entah. Sebab Quran dia tak sibuk dengan benda tu. Ustaz, kalau kata 3 Ustaz, kalau kata 3 Ustaz, yang keempat anjing. Kalau kata 5, yang keenam itu anjing. Kalau kata 7, ada 3 tu kan? 3, 5, 7. Kalau 7 itu orang, yang ke-8 tu anjing. Anjing tu apa nama dia Ustaz? Nama dia
Yang kau sibuk nama siapa suruh? Ni saya nak sebut ni biar faham betul-betul. Agama kita ni, Quran dia tak mention. Dia nak sebut negeri mana dia tak kisah. Tempat dia tak sebut. Berapa ramai pun dia tak kisah. Berapa lama dia tidur pun tak kisah. Tempat mana tak kisah. Nama Ustaz, nama tak kisah. Tuan-tuan sebut saya dalam Quran nama isteri Nabi. Sebut. Tak ada Ustaz. Dah. Tuan-tuan sebut dalam Quran nama mak-mak kepada Nabi-Nabi. Satu je kita tahu kan. Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih. Maka ada orang kata, apa nak? Sini pula. Belum masuk gua lagi dah pakai dah. Kat mana tadi? Lupa dah. Nama. Nama mak Nabi ni seorang je kita tahu. Allah sebut Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih. Al-Masih Isa ibn Maryam. Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih. Maka dia panggil Masihi. Masih itu merujuk pada Nabi Isa alaihissalam. Maka ada orang kemudian sebut kami nahnul masihiyun. Macam di Palestin tu. Kami ni orang-orang masihiyun. Masihiyun kalau betul-betul dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Musa dan dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia adalah orang yang beriman. Ahli kitab juga, tapi ahli kitab yang beriman. Kalau kita kata dia Yahudi Ustaz, ada kata penduduk gua ni Ustaz Yahudi. Kalau Yahudi pun mesti Yahudi yang beriman. Ambil sikit-sikit je ni. Tajuk tak masuk lagi. Tapi dalam tajuk dah. Okey Ustaz. Kalau kita kata dia Masihi, bukan Masih kata waqalatin nasara waqalatin nasara. Apa ayat tu pula? Berkatalah Nasara Isa bin Allah. Isa anak Allah. Ini tak dipakai. Yang ni menyeleweng, tak betul. Maka jangan disandarkan. Walaupun pendapat itu ada, tapi jangan kata ini ustaz dia ni Masihi Kristian. Kalau Kristian yang tak betul, tak betul. Sebab dia akan sebut nanti penghuni gua ni siapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Dia kat situ. Mereka ini pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kalau kata beriman, yes. Yahudi pula. Kalau Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata Yahudi Uzair anak Allah. Hak ni pun tak betul juga kalau Yahudi ni. Boleh faham tak saya nak cerita ni? Saya nak ikat tuan-tuan dengan benda ni. Ni, tengok perkataan ni. Innahum fityah. Mereka adalah orang-orang muda. Amanu bi rabbihim. Beriman. Ini benda besar. Hak mana? Pemuda-pemuda yang beriman. Maka dalam suratul Kahfi ini, inilah benda besar dia nak cerita. Dia bukan nak cerita pemuda. Dia nak cerita berkait dengan apa? Soal keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau kita bicara suratul Kahfi, kita tak nampak Allah, tak nampak syurga, tak nampak akhirat, bukan. Tak betul kita. Ke depan lagi. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk ayat awal. Sebab saya kena balik Kuantan malam ni juga, besok saya dah pulang subuh. Driver saya Yusuf Mbong, jadi saya kena hormat kat dia. Dia tak mungkin boleh bawa lewat malam. Kesian ke dia, driver saya tu lah.
Nama dia Yusuf Bong. Saya ustaz, dia Yusuf je. Ayat yang pertama, ingat tajuk kita ni, tuan-tuan jangan lagi tajuk. Ayat awal, ayat akhir surah Al-Kahfi. Tapi saya akan kaitkan dia dengan Ashabul Kahfi. Sebab dalam seminggu dua ni orang duk kecoh tajuk itu kan. Okey. Ini ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran. Segala puji bagi Allah. Apa-apa Allah dulu. Kemudian dia sebut Muhammad hamba-Nya, kitab pedomannya Al-Quran. Ayat awal tu dah nampak dah apa nak diceritakan depan. Ini ayat akhir ya. Ini ayat akhir. Kita pergi ayat awal dulu. Surah ini dimulakan dengan lafaz Alhamdulillah. Mudah faham tu? Tak apa, tuan-tuan tak sekolah harap pun tak ada gambar ni, insya-Allah boleh faham. Agak-agak tuan-tuan, surah mana mula dengan Alhamdulillah? Kita bincang je nak berenang kita ni. Surah mana? Fatihah je lah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz dia tak baca Bismillah. Bismillah itu khilaf di kalangan ulama. Jadi tak timbullah yang tu. Tak timbul apa nama tadi, dia baca Bismillah ke tak? Boleh faham? Jadi ayat pertama Al-Fatihah ialah Alhamdulillah. Surah ini dimulakan dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad Alkitab Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan pemesongan di dalamnya. Ikut betul-betul siratal mustaqim. Depan lagi. Ayat ini menyatakan keagungan dan kebesaran Allah yang menjadi prinsip dasar untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Nak makan, nak minum, nak pakai, nak memerintah, nak berhiburan, nak bersokan, nak berbalau, berperang, berdamai. Dasarnya apa dia? Kita kan saja berdasarkan kepada keagungan kebesaran Allah yang menjadi prinsip dan dasar akidah pegangan untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Barulah diikuti dengan kisah pemuda yang beriman kepada Allah. Engkau tengok pemuda ni, hebat dia. Hebat pemuda ini. Pasal apa dia? Tertanam dalam dirinya kebesaran kehebatan Allah. Setengah menyebut dia anak bangsawan, anak menteri. Tapi dia tinggal. Dia rela lari menyelamatkan diri. Nampak? Surah ini antara 5 surah yang dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah. Yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, Al-An'am, binatang ternakan. Yang ketiga, Sabah. Dulu ada satu kerajaan hebat, maju pertanian, kerajaan Sabah di Yaman. 4, Fatir. Fatir maknanya pencipta. Hak ni Al-Kahfi lah, dalam gua. Cantik tu. Dia semua berkait. Okey. Tengok Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan pemilik, penguasa sekalian alam. Apa dia alam?
ma siwallah, selain daripada Allah. Alam. Malaikat, alam, makhluk. Iblis, syaitan, makhluk. Berapa bilion dia orang Ustaz? Entah, saya tak kira, tak tahu. Manusia, makhluk. Tumbuh-tumbuhan, makhluk, alam. Bumi, alam. Langit, lagi besar. 3,500 tahun punya perjalanan. Alam. Langit dengan Al-Kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi jauh lebih besar daripada langit. Ibarat padang pasir, langit itu cincin duduk tengah-tengah padang pasir berbanding dengan kursi. Kursi pula berbanding dengan arash, macam tu juga. Letak je cincin di padang pasir, padang pasir itu arash, cincin itu kursi. Ayatul kursi, tapi kursi tak sebut. Arash Allah pula duduk atas lautan, bukan lautan kita nampak ni. Ya Allah, Ustaz, besar mana Ustaz? Terus saya fikir, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Sebab itu sikit saya nak ambil ujung cerita Al-Kahfi ni. Bukan surah Al-Kahfi, ujung cerita Ashabul Kahfi ni. Ujung ni sikit. Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah apa dia? Kisah yang berkait dengan satu 22. Okey, ayat 17 tadi. Ayat berapa tadi? Ayat ini lagi hebat. Tadi cerita وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Lagi besar. Cerita matahari ni lagi hebat, lagi besar. Tengok ujung tu tulis. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Itu adalah tanda-tanda membuktikan kekuasaan Allah. Dia nak cerita benda tu. Dia bukan nak cerita Ashabul Kahfi sangat. Jadi kita ni sahabat sekalian, biar nampak apa dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah lah segala-galanya. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit bumi. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang lahu baginya ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, bumi, semuanya Allah punya. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Kesimpulan dia kata kelima-lima surah ini dimulakan dengan memuji Allah, alhamdulillah, serta mempersucikannya daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Ia juga memberi pengakuan terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Dialah Tuhan yang layak dipuji pada zatnya, sifatnya, af'alnya, semuanya satu, tidak berpisah-pisah oleh seluruh ahli langit dan ahli bumi. Semua mengakui. Saudara sekalian, maka inilah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Pujian itu adalah milik Allah. Ayat 1 ni. Inilah dakwah surah ini. Ajakan, seruan, panggilan, dakwah. Jadi surah ini nak dakwah kita apa dia? Ni, alhamdulillah, lillah, bagi Allah, lillah, kerana Allah. Hak dia belaka. Segala pujian itu milik Allah dan patut diberikan kepada Allah sahaja, bukan pada nabi, wali, malaikat, jin.
Sama ada satu pujian, dua pujian, semua pujian adalah milik Allah. Maknanya semua pujian itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Jadi kesimpulannya, kita nak sebut apa dia? Segala-galanya Allah lah. Dalam hidup kita ni segala-galanya Allah. Sanggup susah, sanggup payah, segala-galanya Allah. Habis ayat akhir. Tapi hak sebut Allah tadi ada Nabi Muhammad. Contoh kita ada Al-Quran, tak sebut tadi kan? Okay. Ayat akhir pula. Ayat akhir ni semacam menyimpulkan daripada ayat awal tadi juga. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu. Aku bukan malaikat. Memang Allah buat malaikat tadi. Ada ayat bawah sikit tadi tu, Allah yang buat malaikat. Tapi aku bukan malaikat. Aku manusia biasa. Aku makan, aku minum, aku ke bilik air, aku ada rasa mengantuk, aku tidur. Jangan tidur tengah kuliah. Faham tu? Nabi ini, Nabi mengantuk, Nabi tidur. Yang tak mengantuk, tak tidur, Allah je. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak mengantuk, wala naum, tak tidur, Allah je. Manusia, Rasulullah mengantuk, ada waktu tidur. Ada waktu Nabi marah, ada waktu Nabi suka, ada waktu Nabi ke bilik air. Bukan orang sebut, ada waktu Nabi ke pasar. Orang kata pula, alah Nabi ke pasar, nampak komang betul lah. Habis tu, engkau nak Nabi ni malaikat. Tiba masalah pula. Macam mana kami nak ikut malaikat? Kami tak nampak malaikat. Pula dah tengok manusia. Memanglah dia tak buat maksiat pasal dia malaikat. Pula dah. Maka Allah hantar contoh tadi. Ayat pertama tadi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan pada hambanya. Dia nak kata tadi panjang. Dia ada dua benda sikit kanan ni, bukan dalam satu tajuk ni. Tengok ni. Segala puji bagi Allah yang telah menurun pada hambanya. Hambanya siapa? Muhammad. Bersamanya apa dia? Alkitab. Untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Okey, nampak tu? Sesungguhnya aku yang seorang manusia biasa seperti kamu. Aku ni manusia biasa bukan kamu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Aku macammu semua. Aku sedih, aku menangis. Ada waktu berperang, ada waktu berdamai. Apa yang penting? Aku ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajar dalam ayat ini, Nabi Muhammad itu pun manusia biasa. Maka baginda bukanlah jenis anak Tuhan ataupun manusia jenis lain. Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Tengok surah ini. Nasara kata Isa anak Tuhan. Allah sebut ke dia, Qul innama ana bashar. Muhammad, kau cakap pada orang-orang kafir musyrik Mekah ni, beritahu pada manusia, saya bashar, manusia biasa. Saya ada mak, saya ada ayah. Saya ini manusia biasa. Saya tak tahu benda-benda yang gaib, saya tak tahu. Perkara-perkara yang gaib, saya tak tahu yang gaib. Saya mana tahu yang gaib, saya tak tahu. Maka akidah kita sebagai ahli sunnah adalah baginda seorang manusia biasa. Dengan baik ni, jangan salah faham. Macam kita, macam mana? Kalau ditoreh,
luka berdarah. Kena faham. Kalau dikata bukan terasa bila mati bapa saudaranya Hamzah dalam peperangan Uhud yang hidung belah dada tu kan, Allah Nabi Muhammad terasa sangat. Pasal Nabi manusia. Nabi kalau tak makan lapar tu. Macam kita juga. Jadi agama kita ni agama kemanusiaan. Nak jaga manusia. Peraturan undang-undang tu nak jaga semua manusia. Maka Islamlah agama yang layak memerintah. Cuma bezanya baginda diberi wahyu dan kita tidak diberi wahyu. Macam mana dia kata? Qul innama ana basyarum mislukum. Aku manusia biasa macammu. Kena faham betul ya? Yuha ilai, diwahyukan kepadaku. Yuha ilai, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Saya nak kena ambil balik ayat dia ni. Dah lari dah ayat dia. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Maka itulah disebut kepada Nabi Muhammad. Tengok surah apa tu? 18 Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Ustaz, nak faham cerita ni. Tadi Ustaz kata 3, 5, 7. Yang tu Allah letak ujung sekali. Pelik kan? Tapi itulah Quran. Yang dia nak sebut apa? Nahnu naqussu 'alaika nabahum. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad bil haqq. Cerita ni cerita betul. Kau tak usah fikir dulu 3 ke 5 ke 7. Tuan-tuan faham tak saya nak cerita ni? Ayat 3, 5, 7 tu kalau tak silap ayat 22. Ujung dah. Ni ayat 13. Ujung dalam surah. Ujung untuk cerita Ashabul Kahfi ni. Maknanya yang penting apa dia? Hal ni dulu. Engkau yakinlah cerita ni cerita benar. Innahum fityah. Mereka ni anak-anak muda. Tuan-tuan tahu tak mana anak muda? Nak makan sedap, nak minum sedap, nak ada rumah, nak ada kereta. Tapi tidaklah Ashabul Kahfi ada kereta. Nak kereta, nak makan, nak isteri, nak tempat kediaman. Hajatnya banyak tak? Banyak. Tetapi amanu bi rabbihim. Mereka beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Lagi satu. Warabatna ala qulubihim. Allahu akbar. Kami ikat hati mereka tu. Allah ikat hati mereka. Allah tambat hati mereka. Teguhkan hati mereka. Sebab kalau calang-calang orang, perintah itu perintah bunuh tu. Raja kata bunuh. Aku anak menteri, kau tahu dah. Aku anak bangsawan. Perintah yang keluar bunuh. Tapi dah. Mari kita selamatkan diri kita. Mari kita selamatkan diri kita. Mari kita selamatkan diri kita. Ini dia sebut awal lagi. Tuan-tuan kalau panjang jangan marah tau.
Tapi saya tak boleh panjang sangat. Kacau ustaz ni. Dia berbalah dengan diri dia sendiri pula ustaz. Sehingga dia ajak kawan-kawan dia, marilah kita lari selamatkan diri, selamatkan agama kita. Jangan sebut. Ini saya nak kait asal Bakri. Wa iz'tazaltumuhum, marilah kita asingkan diri dari mereka. Mereka siapa ni? Kaum bangsanya yang tak menyembah Allah, yang tak beriman. Satu. Wa ma ya'buduna illa Allah. Dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah. Fa'u ilal kahfi, maka marilah kita berlindung di gua itu. Masya Allah, Syekh. Ini disebut ni, dia kata hak cakap ni macam ketua dia lah, ketua dia. Wa iz ya'tazaltumuhum, dan oleh kerana itu kamu semua telah mengasingkan diri dari mereka. Kita tinggal mereka. Mereka tak beriman kepada Allah. Satu. Wa ma ya'buduna illa Allah, mereka tak sembah Allah. Jadi kita tak boleh duduk dengan mereka. Subhanallah. Siapa ni ustaz? Itulah Ashabul Kahfi. Itulah cerita Ashabul Kahfi. Okey, balik sebelum ayat tadi. Azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejuk.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام والمحمود. Okey, sahabat sekalian, setelah Nabi kata aku ni manusia biasa macam kamu, yuha ilai, diwahyukan kepada aku, annama ilahukum ilahu wahid. Inilah benda besar, bahawasanya Tuhan kamu yang layak dipuja, disembah, diagungkan, ilahu wahid, Tuhan yang satu. Ini adalah khulasah. Ini adalah, macam mana saya nak guna sebuah Arab pandai sangat, inilah khulasah, inilah intipati kepada wahyu Al-Quran. Ni je lah. Quran ada 114 surah, okey, 6,600 lebih ayat. Jangan sebut 6,666 ayat, tak ada hak ni ustaz je suka-suka menyebut, tak betul tu. Tak apa. Walaupun 6,600 lebih ayat, 114 surah, yang ni je dia punya tu dia. Apa dia? Hanya Allah sahajalah ilah, la ilaha illallah. Tiada sembahan, tiada yang disembah, tiada yang diagungkan, tiada segala-galanya malaikat Allah. Hani la ilaha illallah. Itulah kalimah yang paling berat. Kalimah itulah pasal membicara tentang Allah sebagai sembahan kita, tempat keagungan kita. Secara ringkasnya, tempat sandaran hati kita, iaitu tempat kita berharap. Allahus Samad. Ustaz Samad dekat masjid besar. Qul huwallahu ahad. Tengok sini, wahid satu, ahad pun satu juga. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Sewaktu Bilal diseksa, ditindih dengan batu, ahadun ahad, ahadun ahad. Ni, jari ni, itulah orang Palestin. InsyaAllah, InsyaAllah. Diangkat tu, merujuk kepada Allah. Sahabat, segala-galanya Allah. Allahus Samad, Allah lah tempat pengharapan, pergantungan kita, Allah. Satu masa nanti sahabat sekalian, kita mesti rindu nak jumpa Allah. Baru disambung situ. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, dua syarat. Falyamal 'amalan salihan. Dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Satu, waktu hidup di dunia ni buatlah amal soleh.
ikut agama, ikut syariat. Nak makan, nak minum, nak pakai dengan baik. Saya nak landing sebelum pukul 9. Nak makan, nak minum, nak berkahwin, nak marah, nak suka, nak bergembira, apa saja, ikutlah agama, ikut syariat. Ikutlah Rasulullah. Mesti begitu. Coba tuan-tuan tengok Ashabul Kahfi. Yang nak kata, inilah pengharapan yang kita kena simpan dalam diri kita, untuk kita bertemu dengan Allah. Tidakkah kita ingin untuk bertemu dengan Allah yang telah menjadikan kita? Kan kita rindu nak ke Mekah lagi, kan kita rindu nak ke Madinah lagi. Engkau ada jumpa ke Allah di Mekah? Engkau ada jumpa ke Rasulullah di Madinah? Tak ada. Tapi ikatan ni, dia panggil apa istilah dia tu, ginilah, kita punya hati yang menghubungkan kita dengan Allah ini. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, terasa kebesaran Allah. Dia nak ikat kita gitu. Satu masa kita nak bertemu dengan Allah. Tidakkah kita ingin untuk bertemu dengan Allah yang telah menjadikan kita? Oleh itu berniatlah untuk bertemu dengan Allah, kerana itulah nikmat yang paling besar sekali. Itulah Ashabul Kahfi tadi dia sebut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Dia komplain pula kaum dia. Dia komplain kaum dia sendiri. Tapi tuan-tuan balik kena bacalah daripada ayat 9 sampai ayat 22. Haulai qaumun attakhazu min dunihi aliyah. Kita tengok kaum kita, dia kata pemuda 7 orang ke 5 orang ke 3 orang ini. Kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah. Ni kita dah sebutlah, Tuhan kita Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang nak bertemu dengan Allah, memang kita nak jumpa dengan Allah. Kita pun dah tua, dah banyak benda tak larat dah, kita banyak tak larat dah. Tak ada dah Ustaz, saya kira nak beribadat, nak bertaubat atas salah silap saya. Kalau nak jumpa Allah sungguh, buat 2 benda ini. Apa dia? 1, falyamal amalan salihah. Buatlah amal soleh. Buat amal soleh. Nak makan, nak minum, nak pakai, contoh Ashabul Kahfi. Saya ke depan terus, sebab masa tak banyak. Bila tuan-tuan baca kan, tuan-tuan akan bertemu ayat ni. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. Follow ya. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ. Demikian itu kami bangkitkan mereka dari tidur. Liyatasaalu, supaya mereka bertanya-tanya sama dia. Katalah 7 orang lah kita ambil. Qala qailun, berkata di antara mereka, kam labistun, berapa lama kita tidur dalam gua ni? Qalu labisna yawm, sehari. Atau ba'da yawm, separuh hari. Qalu, ni cara kita. Pegangan kita sini. Rabbukum a'lam, Allah lebih tahu. Tak payah berbalah lah. Allah lebih tahu. Allah tak tanya engkau cahaya berapa? 3 ke 5 ke 7? Allah tak tanya benda tu. Allah tak tanya. Ambil dia. Fab'asu ahadakum biwarikum hazihi ila al-Madinah. Dia kata, ambillah duit ni, senang kata. Pergi ke bandar. Tengok ayat ni. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Cuba pergi tengok. Pilih mana-mana azka. Azka makna bersih.
Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwa dirinya. Zakat maknanya bersih. Bersih. Dia kata, awak pergi ke bandar tengok. Azka ta'aman. Makanan yang bersih, yang halal, yang baik, yang diridai Allah Ta'ala. Ni saya nak sebut. Falyamal amalan salihah. Buatlah amal saleh. Awak makan halal ke tak? Ke awak makan riba? Ke awak makan rasuah? Ke awak makan harta anak yatim? Ke kau makan harta kerajaan? Ke kau makan harta rakyat PPRT? Tengok Ashabul Kahfi, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Ni kalau ada tuan syekh ni, dia pusing situ sikit, cantik sikit. Dia duduk sini pusing situ. Ni ayat ni. Falyanzur, awak tengok survey sikit. Ayyuha azka ta'aman. Kau tengok mana-mana makanan yang azka, yang bersih, yang suci. Bahasa kita halalan thayyibah. Kita tak kisah duit orang, duit siapa. Kita makan ikut suka kita je. La ilaha illallah. Satu. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pilih makanan terbaik. Jangan makan hak orang. Ni kita nak masuk syurga, makan orang punya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ingat tak ayat ni? Bulan puasa kita bacalah ayat ni. Wa tudlu biha ila al-hukam. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan, mengambil sebahagian dari harta manusia dengan buat dosa. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu tahu. Allah nak ajar kita, kalau nak masuk syurga, yang pertama, falyamal amalan salihah. Makan, minum, pakai awak kena yang saleh, yang baik, yang halal. Ambillah cerita Ashabul Kahfi ni. Lagi satu, last. Lagi satu ialah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirik. Jangan syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ini, sahabat sekalian, syirik ini dua keadaan. Okey. Syirik kepada Allah Ta'ala ini dalam dua keadaan. Satu yang disebut sebagai syirik khafi, lagi satu yang disebut sebagai syirik jali. Macam mana saya nak tunjuk tuan-tuan dia? Ya, saya atas sekejap. Nak pergi ambil ayat dia. Biar kita nampak. Belajar tak payah panjang. Masih ada 10 minit lagi. Senyap je, tidur ke? Nabi ayat tadi. Ayat tadi tengok. Nabi nampak sikit. Wala yusyrik. Jangan syirik. Dua. Satu syirik khafi. Dua syirik jali. Okay, tengok baik ya. Satu syirik khafi. Dua syirik jali. Syirik jali tu hak mana Ustaz? Syirik khafi tu hak mana Ustaz? Ada sini rupanya. Lagi mudahnya ni. Satu syirik khafi, lagi satu ialah syirik jali, syirik yang besar. Satu yang disebut sebagai syirik khafi, bawah tu ni. Syirik khafi ni contoh paling mudah, riak, menunjuk-nunjuk. Yang ni membatalkan pahala kita.
Tapi Islam tak batal, syahadah tak batal, iman tak batal. Yang bawah tu bahaya. Itu syirik jali, syirik besar, syirik yang terang nyata. Itu batal tauhid, batal akidah, batal syahadah. Itu menyebabkan kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Maka sahabat sekalian, marilah kita pakat-pakat jaga diri kita ni. Jaga baik-baik. Maka ayat terakhir itulah yang menyebut kepada kita. Apa ayat akhir tadi? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa nak jumpa Allah, buatlah amal yang baik. Nak jadi baik payah tuan-tuan. Payah jadi baik. Kena sabar. Ya ke Ustaz? Ya. Memang kena sabar. Dan orang nak harta, nak duit, macam-macam lah. Orang sombong dengan harta, itu juga termasuk dalam bab syirik khafi sebenarnya. Bukan riak saja. Orang yang sombong juga syirik khafi. Orang yang sum'ah, memperdengar-dengarkan amalan, tujuan dapat pujian manusia, juga termasuk dalam syirik khafi juga. Orang yang sombong, yang riak menyuk, sama juga. Maka sahabat sekalian, mari kita jaga diri kita. Sabar. Macam penduduk tadi. Nak biar habis ini balik. Last sekali, pasal saya nak ambil untuk kita pula. Mereka tu siapa Ustaz tadi? Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Allah tambah petunjuk. Ada lagi satu. Last. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Dan kami tamatkan, teguhkan hati mereka. Ya Allah, susahnya lah kita buat dakwah ni, ya Allah. Kita ni satu berjuang untuk hidup dengan amat baik. Nak makan, nak minum, nak ada rumah, nak ada kereta. Memang kita kena struggle. Lagi satu, kita berjuang untuk dakwah Islam tu sendiri. Sehingga kalau sampai peringkat, bukan kita memerintah, tapi sampai peringkat kita boleh menegakkan hak tadi, kitab tadi, Al-Quran. Tapi ujiannya banyak, halangannya banyak. Engkau nak ikut aku tak? Kalau kau ikut, kau dapat ni. Kalau tak ikut, kau tak dapat. Banyak halangan tu. Ashabul Kahfi ni, tengok dekat skrin tu. Allah, dia ni orang yang beriman. Beriman Tuhan mereka. Allah tambah lagi petunjuk dan kepimpinan pada mereka. Satu lagi ini, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Kami, kata Allah, teguhkan hati mereka. Ikat hati mereka. Kami ikat dengan Allah lah maksudnya. Izqamu, ketika mereka bangun menegaskan tauhid. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Tadi ada satu kisah. Ni kisah ni untuk muslimat. Muslimat tidur dah ke? Ialah muslimat di sebalik tabir kan, tak nampak sangat. Tengok perkataan ini, Rabatna. Itu sebab saya pakai benda ni, saya suka pakai benda ni pada petunjuk lah. Kalau tidak, orang tak nampak ni. Syarah boleh, tapi tak nampak ni. Kan kerajaan Firaun jahat, bunuh anak laki-laki, kasih hidup anak perempuan. Ustaz, teruklah macam ni Ustaz. Iyalah, toh macam mana mak ayah Musa ni, sebab juga dia beranak Nabi Musa. Jangan tanyalah macam mana tu. Macam mana nak buat? Tuan-tuan balik tengok Al-Qasas. Allah ilhamkan mak Musa dua benda. Ardi'i, awak susukan dia. Lagi satu, alqi. Itu tuan-tuan cek balik, tak ada depan saya ni, takut salah. Campak dia. Tapi dua benda tu betul lah. Satu, susukan dia. Ya Allah, untuk menyusu anak saya tak kisah. Tapi Tuhan kata, susukan anak, jangan tak susu. Ini boleh ikut, ya Allah, senang. Lagi satu, alqi. Campak dia ke sungai.
Tapi jangan tuan-tuan faham ayat tu, ambil anak capak ke sungai, matilah budak tu. Letaklah dalam perahu, dalam sampan. Pasal apa? Kalau dia jumpa di Firaun, tentera dia dibunuh. Ya Allah, anak masih merah ni. Aku ni ibu, bukan ayah tu. Ayah teruk, ibu ni. Tengok Allah kata, wa asbah fuadi ummi Musa farigha in kana la tubdi bi laula arrabatna, dia kata ni, arrabatna ala qalbiha. Dan sepeninggalannya menjadi hati ibu Musa kosong. Dia dah lepas anak dalam perahu kecil tu, jalan. Sesungguhnya dia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, anak aku tu, anak aku. Nak cakap dah, jika tidaklah kami kuatkan, tamatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang, supaya dia betul-betul jadi orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Inilah dia pemuda Ashabul Kahfi. Kalau nak ceritalah sahabat sekalian, yang tu kita nak ambil sebenarnya. Jadi yang berbalah lah 300, 309, 5, 6, 7 ke tak balah tu. Orang ambil ini cerita dia. Mereka pemuda yang beriman dengan Allah, sanggup susah, sanggup payah, tinggal kesenangan segala benda. Walaupun dia anak menteri, anak orang bangsawan. Nampak tak? Maka kita ambil untuk kita, ya Allah, kuatkanlah keimanan kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Satu masa kami akan mati juga, ya Allah. Biarlah kita macam Ashabul Kahfi. Cuma dia ni ditidurkan oleh Allah. Cantik. Okey sahabat sekalian, saya nak berhenti sekadar itu, insya-Allah. Akan datang ni tak ada jadual, saya cek saya buat dah, tak ada jadual dah boleh datang. Tak ada dah. Jadi insya-Allah akan datang, kita akan datang lagi, kita ambil tajuk-tajuk lain pula insya-Allah. Dan tajuk ini pun kerana orang duk membalah Al-Kahfi tu, saya ambil tajuk ni sikit supaya dia agak semasing sikit. Okey. Jadi kita berhenti sekadar itu. Sepanjang hidup tuan-tuan dan saya, akhir-akhir dalam hidup kita, tuan-tuan jangan lupa yang ni. Jangan lupa ni. Satu, jangan tak puasa. Melainkan puasalah minimal 3 hari sebulan. Buat. 2, siang-siang buta jangan tak sembahyang duha. Melainkan bermusafir. Ustaz, mualah Ustaz, dah kenyang ni nak pergi tidur lah Ustaz. Nak ambil air sembahyang pula, bapak malasnya. Itu je susah main doa tu. Pasal dah makan pagi. Malam-malam buta sebelum tidur sembahyang lagi susah lah Ustaz. Dah kita mengatuk mata nak tidur pula. Masuk bilik air ambil wuduk pula. Muslimat lagi susah pakai telekung pula. Engkau boleh lah Ustaz, kain blackout t-shirt boleh sembahyang dah aku Ustaz. Malasnya. Tapi inilah sembahyang yang Nabi tak tinggal walaupun bermusafir. Marilah kita pakat buat. Sepanjang hidup tuan-tuan, Nabi pesan ada beberapa benda yang kita kena buat. Dan saya susun dalam bentuk begini. Satu, istighfar, mohon keampunan Allah. Tiap-tiap hari sahabat-sahabat buatlah istighfar. Tiap-tiap hari. Kalau tak faham nanti mesej saya tu. 2, zikir, tahlil, mentauhidkan Allah terbaik. Hadis Nabi sahih Bukhari Muslim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4 ganjarannya, membebas 10 orang hamba abdi pahalanya, dapat 100 hasanah pahala, dihapuskan 100 sayyi'ah dosa kesalahan, dan kita dijaga daripada gangguan syaitan. 4. 3, selawat ke atas Nabi 100 kali, lebih lagi bagus. Yang ni tidak ada hadis sahih tahu, tapi dalam hadis hasan. Saya tak ada kesempatan lagi nak ambil hadis tu.
Yang satu dua tu semua hadis sahih. Akhir sekali, suka tak suka dalam hidup kita, Quran sentiasa bersama dengan kita. Bacalah Quran dan tadabburlah Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir. 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 Walillah.